What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video hari ini aku nak ajak bersembang sikit berkenaan spoiler yang telah pun keluar semalam and beberapa aspek yang might happen dalam chapter-chapter mendatang based on chapter lepas. So I hope you guys terus stay tune until the end of this video sebab kita akan cover banyak perkara. First of all, lepas aku baca spoiler tu, aku immediately scroll down ke bawah dan Alhamdulillah minggu depan we will having a new chapter. Kejaga. Chapter 1033 nanti akan dijudulkan sebagai Shimotsuki Kozaburo dan lika untuk spoiler ni aku dapat macam biasa dari Redon from Arlong Park Forum. So aku tak nak sembang lama-lama kat sini sebab kita akan cover banyak perkara jap lagi. So jom, let's proceed with the content. Rasa segar sentiasa, resepi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Kita mendapat informasi bahawa Zoro akan menyerang King secara terus namun telah berlaku satu letupan. Kemudian kita akan melihat pertarungan antara Queen menentang Sanji. Dan semasa pertarungan Sanji menentang Queen itu, mereka berdua telah bercakap-cakap tentang bangsa King. Queen mendedahkan bahawa King merupakan orang yang terselamat dari suku kaum Lunarian yang telah dipupuskan. Queen juga menceritakan keistimewaan bangsa King, iaitu bangsanya digelar sebagai monster yang mampu untuk terselamat dalam suasana seperti mana pun di dalam dunia One Piece ini. Dan dikatakan pada zaman purbakala bangsa King dikenali sebagai dewa. Kemudian Sanji menanyakan mengapa bangsa King dihapuskan. Namun Queen menyuruh Sanji untuk tanyalah King sendiri. Siut betul Queen ni. Kejaga. Kemudian scene beralih semula ke arah pertarungan King menentang Zoro. Setelah letupan tadi, Zoro berjaya melindungi dirinya berkat Busoshoku Hakinya. Dan kemudian Zoro telah menyerang King dengan one of his ultimate attack dalam Itoryunya atau serangan one swordnya, Shishi Son Son. Namun serangan tersebut langsung tidak memberi bekas kepada King. Wow, this is amazing guys. Pause kejap. So dalam teknik Itoryu atau teknik satu pedang Zoro ni sebenarnya ada 3 if I'm not mistaken. Yang pertama kita ada Shishi Son Son yang mana Zoro menang one shot masa lawan dengan Das Bones aka Mr. One. Lepas tu dia pernah juga guna masa lawan dengan Kaku. Lepas tu kita ada teknik Itoryu juga, Sanju Roku Pound Ho. Dan satu lagi teknik Hiryu Kain atau Flying Dragon Blaze. Teknik ni yang masa dalam chapter 1002 Big Mom suruh Kaido elak tu. So bermaksud kalau teknik Itoryu Shishi Son Son ni langsung tak memberi kesan kepada Zoro, in my thought Zoro akan kalahkan King. Zoro mungkin akan kalahkan King dengan teknik Itoryu Hiryu Kain. Sebab masa lawan dengan Kaido, Kaido ada Big Mom untuk beri amaran kepada Kaido. Tapi this one is a one by one match. Maybe King tak tahu betapa besar serangan tersebut. Sebab faktanya sebagaimana yang kita tahu, Zoro sekarang ni hanya bergantung kepada ketahanan drug dari Zou tu je. Lepas ubat tu dah habis dia punya efek, Zoro bukan saja akan kembali pengsan atau cedera balik, tapi menurut Dr. Miyagi, Zoro akan mengalami derita kesakitan berganda-ganda. So pada aku, nak tak nak, Zoro kena one shot King juga kalau dia nak menang. Alright, sambung balik. Setelah serangan Shishi Son Son, pedang Zoro telah terjatuh dan kemudian Zoro telah teringatkan sesuatu. Zoro teringatkan kata-kata Hitetsu tentang pedang Kuina dan Enma yang ditempa oleh Shimotsuki Kozaburo. Kemudian Zoro tertanya-tanya, macam mana pedang yang datangnya dari Wano boleh tersesat sampai ke East Blue? Kau tanya macam gitu, kau pun macam tak pernah sesat pula kan? Kejaga. Dan dikatakan momen Zoro yang terfikir itu memakan masa beberapa masa dah juga dan Lika hanya bagi summary je terus. Kozaburo mengatakan bahawa setiap pedang memiliki personality mereka yang tersendiri dan pahlawan pedang yang lemah yang tidak mampu mengawal sesuatu pedang itu dan takut dengan sesuatu pedang itu cenderung menganggap pedang itu adalah pedang sumpahan. Dan kemudiannya Zoro telah discover bahawa Shimotsuki Kozaburo sebenarnya adalah Towan kepada Kuina. Dan Zoro mengatakan bahawa apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya adalah strength, yakni kekuatan. Kemudian Zoro secara peliknya telah berdialog dengan pedang baharunya itu, Enma. Zoro bertanya, macam mana dulu Oden boleh guna kau dengan selambanya walaupun kau ni jenis pacat yang suka menghisap aki orang. Kemudian The Beast Pirate cuba menyerang Zoro dan Zoro again bercakap seorang diri, apa patut aku buat? Patutkah aku menahan haki aku dari disedut?
Tidak, aku akan bagi apa yang kau inginkan. Kemudian menariknya, The Beast Pirates yang cuba meluru ke arah Zoro telah pingsan dan King telah bertanyakan Zoro, adakah kau betul-betul nak capai ke tahap raja? Kemudian Zoro membenarkan kata-kata King dan mengatakan tujuannya untuk melangsaikan hutangnya kepada kaptennya dan kawan baiknya itu. Dan dikatakan bahawa chapter 1033 ini akan menjadi sangat menarik sebab ada banyak teks yang kita boleh baca that may lead kita to a new explanation dan banyak gambar-gambar yang sangat menarik. Nak tahu gambar apa? Sama-sama kita nantikan chapter 1033 nanti. Alright, habis spoiler chapter. So dalam video sebelum ni, dalam chapter analysis, korang boleh tengok hujah-hujah aku berkenaan arc pre-time skip yang dicedok Oda dan ditambah dengan twist yang baru untuk membuatkan siri One Piece ini menjadi menarik. So dengan ada perkara tersebutlah membuatkan jalan cerita One Piece ini kelihatan seolah-olah kita dah tahu dah what will happen in the end, but we are wrong again and again disebabkan plot twist Oda tersebut. Dan bukan itu saja, walaupun nampak macam Oda mencedok penceritaan jalan cerita yang lama, Oda bukan sahaja menambahkan twist, bahkan escalate atau meningkatkan lagi stakes atau masalah yang bakal dihadapi, membuatkan kita akan disajikan dengan new power up, new allies, new gear, new weapon dalam siri One Piece ini. Yes, I agree, Oda still menyembunyikan banyak misteri yang belum lagi dirungkaikan, tapi dia dah tambah lagi misteri-misteri baru yang pada aku itulah yang membuatkan One Piece ini menjadi semakin menarik. Alright, jom kita kupas sikit berkenaan chapter lepas. Dalam babak pertama chapter lepas, kita didedahkan bahawa The Fire Yokai atau Kazenbo yang dihasilkan oleh Kanjuro itu memang sebenarnya ancaman yang besar. Seperti mana kat Enies Lobby, kita dapat melihat yang bangunan tersebut bakal dibanjiri. So perkara tersebut telah merungsingkan Izo sehingga dia terpaksa meminta bantuan Marco walaupun dia sedar yang Marco tu sedang cedera. Siapa nak come first? Jom belajar buat USD dengan teknik rahsia dan advance yang diajarkan khas dari the best Sifu of Gold Trader. 5 teknik penting yang student akan dapat belajar dalam kelas Lucina Gold Mastery. Advance SNR iaitu Direction dan SOP Zero Float atau Entry Pucuk, Ultimate Candlestick Confirmation, Breakout Power dan lagi 2 teknik rahsia. Dah beribu proven feedback dari student yang berjaya buat profit beratus-ratus USD dengan teknik advance ini. Harga untuk pendaftaran intake terakhir ini hanya RM100 sahaja, dan lepas habis intake ini harga kelas akan jadi RM899 semula. So memang rugi kalau siapa yang tak grab peluang keemasan ini. Dan bukan itu sahaja, korang juga bahkan berpeluang untuk memenangi RM1,000 dalam kontes giveaway dorang. Apa tunggu lagi guys? Jom belajar rahsia trading Gold Mastery sekarang kerana pendaftaran akan ditutup pada 30 November. Link untuk trading Gold Mastery aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Fakta ini sahaja jelas menunjukkan that Kazenbo is the real deal. So this will be danger number 1. So pada pandangan akulah, seperti mana yang kita tahu, Brook tengah melarikan diri dengan Robin to safety daripada kejaran CP0. Aku masukkan Brook sebab dia mempunyai ability freezing. Sebab seperti mana yang kita boleh tengok, Kazenbo tu seolah-olah tak boleh diserang dengan serangan biasa. So kita memerlukan satu teknik macam Brook yang mungkin dapat mengalahkan dia. Cuma Brook sekarang pun dalam bahayanya yang tersendiri, dan I'm sure Brook is not aware tentang bom yang ada dekat bahagian basement tu. So the only savior yang kita boleh harapkan pun sekarang ni adalah Yamato. Sebab after all, dalam serangan-serangan Yamato semasa dia bertarung dengan Kaido sebelum ni, Yamato ada guna some sort of ice technique. Contohnya dalam chapter 1020, Yamato ada guna teknik ice seperti Namoji Hyuga, dan dalam chapter 1025, Yamato ada guna teknik Kagami Yama. So maybe berbekalkan teknik ice yang Yamato ada ni berkemungkinan dapat menewaskan Kazenbo. Dan after all, Devil Fruit Yamato juga adalah the deity of Wano Country. Dan dalam chapter lepas kita boleh tengok Yamato yang berkawan baik dengan Fuga memanggil si Centaur tu untuk tolong dia. So safe assumption yang kita boleh andaikan pun adalah maybe Yamato akan minta Fuga untuk pecahkan lantai yang diorang berada, buat satu lubang untuk diorang berdua cepat sampai ke ruangan armory tu, so that diorang boleh memintas Kazenbo tu dengan cepat. Dan
Dan aku yakin senjata dengan bomnya, dengan bahan ledakannya, dengan racun-racunnya mesti banyak kat bawah tu. Sebab satu fakta yang kita kena ingat, di Wano lah sumber senjata diagihkan. Setelah 20 tahun Kaido menjajah Wano dengan lambakan kilang-kilang senjata lagi, surely banyak weapon yang ada kat situ kan. Dan gas Koro yang digunakan Jack untuk mengalahkan Mings pun possibly ada kat situ juga. Dan kita boleh tengok sebelum ni macam mana kesannya Koro tu kan. So kalau tempat tu tak dikawal dan dibakar oleh Kazembo, everyone is in a very very great danger. So possibly pada aku, maybe dengan teknik Namoji Hyuga, Yamato dapat kalahkan Kazembo. Danger number 2 yang kita boleh tengok kat Onigashima pula adalah seperti mana Arc Enies Lobby, kita ada banjir dengan Buster Call, dan Trailer Bark kita ada Bahaya Siang dan Another Shichibukai. But di Onigashima ni, maybe you guys perasan or not, kita ada banyak lagi threat to be dealt with sebenarnya. Api, musuh yang sedang approaching, CP0, Pulau Onigashima yang akan terhempas kiranya Kaido dikalahkan, dan kita juga ada Big Mom yang berkemungkinan akan masuk ke dalam mode Rage Monsternya, seperti yang kita boleh tengok dalam arc Whole Cake Island, disebabkan dia tak dapat wedding cake-nya. Dalam chapter lepas kita boleh tengok dia dah mula tanya pasal Oshiruko dah. Risau. So kalau Big Mom masuk ke mode range monsternya, kita dah tak ada puding untuk buatkan Oshiruko. Kita dah tak boleh harapkan Sanji sebab dia pun tengah busy mengasuh Queen. So guys, ini yang aku maksudkan tadi dengan idea Oda dalam menghasilkan sebuah jalan cerita yang nampak macam sama, but he escalate it, rising the stakes. So if Big Mom jadi hilang kawalan lagi, adakah cukup Law dengan Kid untuk menghentikannya? So guys, inilah beberapa persoalan yang aku cuba terbitkan dari chapter lepas untuk kita sama-sama berborak di ruangan komen di bawah. Please share pandangan korang supaya kita dapat sembang sama-sama. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian hari ini. And before I end, sedikit renungan. Kebanyakan ramai orang telah gagal bukan disebabkan diorang tak ada the ability, tapi disebabkan diorang tak ada keazaman yang kuat untuk melalui suasana dalam kesukaran. Dunia ini bukan semuanya indah dan keseronokan. It's not all sunshine and rainbows. Dunia ini adalah tempat yang sangat kejam and nasty places. Dan dunia ini tak peduli betapa kuatnya kita, dia akan cuba untuk sakitkan kita, lukakan kita, cederakan kita sampai kita melutut. Dan dunia ini akan biarkan kita terus melutut kalau kita tak buat sesuatu, kalau kita biarkan. Yes, kita akan melalui dan menghadapi beberapa kegagalan. Dan semasa kita berada dalam kegelapan, in the darkness, dan kita hanya berada di situ menunggu sehingga cahaya datang, yakinlah perbuatan itu adalah hanya untuk orang yang bodoh. Kerana kita tak boleh hanya menunggu bantuan sampai dan menyalahkan orang yang tak hulurkan bantuan. Sebab hanya satu-satunya jalan keluar is to step forward, hadapi dengan jantan apa yang kita takutkan dan jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Kita ubah diri kita menjadi cahaya dan terangi kegelapan yang kita berada sekarang ini. Memang akan jadi dalam kehidupan kita, kita akan gagal sekali, kita akan gagal 2 kali, kita akan gagal beberapa kali, kita akan gagal berkali-kali atau setiap kali kita baru ingin mencuba. Kegagalan telah pun tampil dan hampir di depan kita, dan itulah sebenarnya proses, dan itu jugalah yang dinamakan progres. Kegagalan maupun kejayaan yang tercipta dari tindakan itu sebenarnya adalah progres dalam hidup kita, dan itu membuktikan you trying to do something that may succeed or fail, that maybe will work out or not. That is progress. Dan dalam saat itu kita kena ingat kekuatan yang terlahir dari dalam diri kita setelah itu, setelah cubaan itu, setelah usaha itu, regardless of the failure, regardless of the success, kita akan dapat satu kekuatan yang baharu. My brother, we will change this world. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi